Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida binti Zainuddin yang memegang nombor giliran 202122240021. Hari ini saya akan membentangkan subjek teknologi dan media pengajaran EDUP 2112 iaitu berkaitan dengan tugasan 3 yang bertajuk Model Asia. Okey, siapa tahu apa itu Model Asia? Okey, saya akan terangkan satu persatu. Asia. A iaitu Analyze Learner. S adalah untuk State Learning Objective. S adalah untuk Select Method. U adalah Utilize Media. R Require Learner Participation. Dan E iaitu Evaluate Material. Okey, apakah objektif penggunaan model Asia ini? Okey, objektif dia adalah dapat membantu guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Okey, model ini juga memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran berasaskan media di dalam bilik darjah. Okey, ini bermaksud guru yang menggunakan pelbagai kaedah media dan diterapkan di dalam bilik darjah itu dipanggilkan sebagai model Asia. Okey, saya akan terangkan. Okey, saya akan terangkan bagaimana saya sebagai guru pendidikan kesihatan bagi 3 intan, kelas 3 intan dan mengambil masa dalam 30 minit dengan subtopik iaitu amalan pemakanan sihat dan selamat. Okey, saya akan menggunakan cara-cara saya mengajar pendidikan kesihatan ini dalam kelas 3 intan menggunakan model Asia. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, pertama, A iaitu Analysis Learner, iaitu analisis ciri-ciri pelajar. Okey, dalam kelas 3 intan mempunyai 31 orang murid iaitu yang terdiri daripada 17 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan. Okey, tahap kognitif mereka dalam 3 intan adalah sederhana. Okey, daripada yang saya kaji, mereka juga boleh membaca dan boleh menulis. Okey, mereka juga mempunyai 32% dari segi auditori, 36% daripada kinetik dan 32% daripada visual. Okey, pengetahuan yang sedia ada bagi murid pelajar 3 intan ini adalah murid pernah mengamalkan pemakanan yang berkhasiat dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, S. State Learning Objective iaitu menyatakan objektif pembelajaran. Okey, ia bermaksud di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat dari segi dua objektif, dari segi kognitif dan efektif. Okey, yang pertama kognitif. Kognitif ini murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara amalan pemakanan yang sihat. Okey, yang kedua adalah murid dapat mencipta bahan maklumat dalam mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Ini bermakna di akhir murid akan dapat bagaimana nak mengamalkan pemakanan sihat ini dalam kehidupan seharian mereka. Okey, kemudian dari segi efektif pula, mereka menunjukkan di akhir sekali mereka akan menunjukkan reaksi muka yang teruja semasa melihat video makanan berkhasiat. Yang kedua, murid kelihatan seronok dengan mengangkat tangan berdiri untuk memberikan jawapan semasa sesi soal jawab. Ini bermakna bila saya memberi satu soalan, so mereka akan excited untuk menjawab soalan tersebut. Okay, so itu adalah objektif, menyatakan objektif pembelajaran. Okay, seterusnya S juga adalah select method iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Okey, dari segi strategi pengajaran iaitu ada 3 iaitu berpusatkan kepada guru iaitu guru menerangkan topik. Okey, permulaan guru perlu menerangkan topik apa yang dia ajar. Macam saya tadi, saya akan menerangkan topik yang berkaitan dengan amalan pemakanan sihat dan selamat. Okey, berpusatkan murid pula. Murid membuat perbincangan. So, strategi pengajaran saya akan membuat murid dalam aktiviti berkumpulan untuk memudahkan murid membuat perbincangan. Maksudnya dia ada dua hala juga antara guru dan murid, murid dan guru. Seterusnya adalah berpusatkan bahan iaitu bahan murid dan guru. Okey, kaedah pengajaran dan pembelajaran pula perbincangan dalam kumpulan.
dan membuat simulasi, demonstrasi dan latih tubi. Ini bermaksud, pembincangan dalam kumpulan saya akan bagikan pelajar saya mengikut kumpulan. So, contohnya dalam satu kumpulan ada 5 orang, 4 orang pun boleh. Kemudian membuat simulasi, demonstrasi dan latih tubi. Ini bermaksud bila saya nak mengajar, saya akan membuat satu demonstrasi. Semua demonstrasi amalan pemakanan sihat itu macam mana. Kemudian penegakan bahan, saya akan menggunakan media iaitu dari segi video ataupun tayangan YouTube lah macam tu. Yang kedua adalah flashcard atau boleh katakan kod gambaran. LCD iaitu tayangan PowerPoint, lembaran kerja dan pembesar suara. Maksudnya pembesar suara kita guna mic lah untuk apa yang kita sampaikan, bahasa yang kita sampaikan adalah jelas untuk pelajar terima. Kemudian U adalah utilize media iaitu menggunakan dan bahan sumber. Macam mana kita nak gunakan bahan sumber? Kita juga ada 5 langkah cara yang menggunakan media yang baik iaitu menyediakan media, menyediakan bahan, menyediakan persikaran, menyediakan pelajar, menyediakan pengalaman pelajaran. Ia bermaksud macam dari segi menyediakan pelajar. Kalau kita tak ada pelajar, kita pun tak boleh nak mengaplikasikan pengajaran kita tu. Menyediakan media, menyediakan bahan maksudnya kita ada contoh YouTube, flashcard, PowerPoint, maknanya kita dah sedia benda tu, kita akan tayangkan dengan pelajar. Menyediakan persikaran. Maksud dia kita kena pastikan persikaran dalam bilik darjah tu selesa lah. Maknanya contoh kita tayangkan tayangan video dekat depan, pelajar akan nampak dengan jelas. So, persikaran tu adalah selesa untuk menyampaikan maklumat tu kepada pelajar. Kemudian menyediakan pengalaman pelajaran, maksudnya daripada pengalaman saya sendiri, kita akan terangkan kepada pelajar. Apa pengalaman yang kita pernah lalui. Contoh dari segi pemakanan yang sihat. Contoh kita ada makan ni, kita kena cakap lah, cikgu suka makan makanan ni, makanan sihat. So kita akan tarik minat pelajar tu untuk mengetahui makanan-makanan yang sihat. Seterusnya R, iaitu require learner participation, iaitu memerlukan penyertaan pelajar. Kalau kita mengajar, kita memerlukan penyertaan pelajar. Betul? Iaitu murid-murid menggunakan minda mereka untuk mengkaji idea, penyelesaian masalah, melahirkan perasaan dan menerapkan apa yang dipelajari. Kita tengok step by step. Yang pertama daripada segi set induksi. Set induksi saya akan masuk kelas, saya akan memperkenalkan, saya menggunakan flashcard dan saya akan suruh mereka, pelajar untuk meneka gambar. Meneka gambar. Contoh, saya ada tunjuk gambar ayam. Yang ni adalah gambar. Saya akan tunjuk, ini gambar apa, ini gambar apa. So, pelajar akan jawab, ini gambar ayam cikgu, ini gambar gula-gula cikgu, ini gambar sayur-sayur cikgu. Itu adalah contoh set induksi. So, kita nak tahu, pelajar mengenali apa itu makanan yang saya tunjuk. Seterusnya, langkah pertama iaitu bila mereka dah tahu apa yang mereka tunjuk gambar, maknanya saya tahu, mereka kenal ini ayam, mereka tahu ini adalah sayur. So daripada situ saya akan mula start untuk menayangkan video dan membuka Google Site. Tayangan video. So daripada situ mereka akan tengok jenis-jenis makanan apa semua. Kita akan terangkan satu persatu mengenai topik amalan pemakanan sihat dan selamat. Kemudian langkah yang kedua ialah kita buat aktiviti berkumpulan, memberi lembaran kerja dan dalam lembaran kerja tu kita akan memastikan murid dapat bezakan mana satu makanan yang sihat dan makanan yang tidak sihat. So daripada aktiviti berkumpulan tu mereka dapat membuat perbezaan daripada lembaran kerja tu. Seterusnya penutup, murid membuat rumusan. Maksudnya murid akan tunjuklah. So murid akan tunjuk, cikgu ini adalah makanan sihat, ini adalah makanan yang tidak sihat. Kemudian kerja rumah, saya juga akan memberikan kerja rumah dari menggunakan kuizi untuk pengukuhan. Itu bermaksud saya akan bagi kerja rumah ni untuk memastikan mereka faham apa yang mereka pelajari pada hari ini. Apa yang mereka pelajari dengan topik tu. Maksudnya mereka jelas ataupun tidak. Yang terakhir adalah evaluate dan revise, iaitu menilai dan mengulang kaji. Apa itu menilai? Iaitu penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pembelajaran.
media dan bahan sumber pembelajaran, keupayaan pelajar dan kemahiran pelajar. Seterusnya, penilaian dibuat supaya dapat mengetahui pengajaran itu berkesan dan dapat difahami oleh pelajar dengan jelas. Okey, ini maksud contoh saya akan menilai di akhir pembelajaran saya akan menilai mereka daripada segi lisan dan aktiviti kumpulan. Maknanya dari segi lisan, bila saya tanya, okey ini makanan apa, mereka dapat jawab. So mereka akan bersuara. Kemudian aktiviti berkumpulan, pencapaian mereka capai tak dalam aktiviti berkumpulan? Maksudnya macam dah duduk dalam kumpulan, mereka bekerjasama ataupun tidak. Okey, seterusnya adalah dari segi penilai penambahbaikan. Dari segi apa yang saya buat, okey mungkin saya akan menjelaskan memberi barang yang nyata. Ia bermaksud contoh saya datang kelas, saya akan membawa satu biji apple, okey, dengan satu potong kek. Okey, so maknanya kalau apple ini adalah makanan yang sihat dan kek adalah makanan yang tidak sihat. So dari situ mungkin pelajar akan lebih jelas nampak perbezaan makanan yang sihat dengan makanan yang tidak sihat. Dan seterusnya audio, mungkin saya boleh menggunakan audio lagu-lagu yang lagi menarikkan perhatian mereka. Contoh ada lagu-lagu lagu apa, buah-buahan. So makanan buah-buahan adalah makanan berkhasiat. So mereka akan lebih menarik lagi lah. Okey, seterusnya rumusan dan kesimpulan. Okey, rumusan dan kesimpulan ni akhir sekali saya akan membuat rumusan dan kesimpulan mengenai apa yang topik yang saya mengajar, mereka tercapai objektif ataupun tidak. Seramai 31 orang itu tercapai. Seramai berapa orang yang tercapai objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, so daripada situ saya dapatlah jika 5 daripada 31 orang itu tidak capai daripada objektif hari ini, so saya akan membuat 5 orang ini membimbing mereka pada sesi akan datang. So saya akan memberi mereka advice lagi bagaimana nak faham, macam mana nak menggunakan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat ini. Okey. Okay, itu sahaja daripada saya mengenai model Asia yang saya gunakan dalam bilik darjah. Itu sahaja. Terima kasih.